Kemuning mentari ku dekati. Di atas kubur ku seru berkali-kali. Bangkitlah engkau, bangkitlah engkau. Dengan kalimah ku hentakkan kaki. Ku sapu, keningku bertalu, dan sebagainya. Pendengar Ria 897, awal tadi ada sedikit saja, mungkin benar ataupun tidak. Ingatlah, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan saja. Dari pengirim kita, pendengar kita yang bernama Wakman berkongsi peristiwa. Katanya Wakman dahulu beliau pernah menuntut sebuah ilmu yang salah. Dan kisi saya sertakan mantra yang saya baca ketika berdamping dengan makhluk yang dikenali sebagai hantu kubur. Pendengar Ria 897, mantra itu dibaca bukan sekali. Dan apa yang dilakukan oleh Wakman untuk menyeru bangkitnya makhluk kubur ini bukan hanya untuk satu malam. Bukan hari ini kita buat, kata Wakman, hari ini kita baca, hari ini kita buat, dia akan datang. Kadang-kala memakan masa yang lama. Wakman mengatakan dia ingat lagi beberapa hari Khamis malam Jumaat sebelum seruan beliau disambut oleh makhluk hantu kubur. Pendengar Ria 897, Wakman mengatakan salah satu hari Khamis bila dia datang, dia baca, tak rasa apa-apa pun. Tidak ada apa-apa petanda, petunjuk yang makhluk itu ada menghampiri beliau. Hari Khamis yang kedua, ketiga, keempat, malah lebih kurang mungkin 2 bulan lebih, dia ulang alik ke kubur, rasa-rasanya nak dekat putus asa. Pendengar misteri jam 12, apa yang bakal saya ceritakan ini jangan mudah kita percaya dan kita terikut-ikut, dan jangan terlampau taksub. Ingat, ini semua hanya satu hiburan. Casey, dalam pada saya dah putus harapan, putus asa untuk menuntut sebuah ilmu, berdamping dengan makhluk yang dikenali sebagai hantu kubur. Saya rasa dah masuk 2 bulan lebih. Akhirnya saya pergi. Kubur pun bukan sebarang kubur, Casey. Tak boleh sebarang kubur. Saya tak nak sebutkan nama kubur sebab kubur ni amat terkenal. Takut nanti ada pihak-pihak yang tersinggung. Jadi saya tak akan sebutkan kubur yang dimaksudkan ini. Dan Cik ataupun Wakman mengatakan, bila saat dia dah mula putus asa, barulah dia dapat rasakan sesuatu yang datang menyambut pemujaan beliau. Saya ditugaskan ataupun saya dimestikan duduk di atas kubur. Bila membaca mantra yang tadi Kisi kedengarkan. Pendengar Ria 897, Wakman mengatakan, waktu itu malam yang disebutkan memang sunyi. Saya tiba-tiba dapat rasakan kelainan malam itu pada malam-malam yang lain. Tetapi harapan saya masih tetap sama. Saya datang, ni mestilah tak ada apa-apa akan berlaku. Tak apa. Hampir-hampir putus harapan. Saya duduk atas kubur. Saya mula baca. Bukan baca sekali terus jadi. Bukan. Kisi, hampir 2 jam saya duduk betapa di atas kubur. Ulang-ulang mantra yang saya kirimkan pada Kisi. Barulah saya rasakan sesuatu. Sedang saya duduk bersila di atas kubur, saya rasa di belakang saya macam ada orang garuk. Kisi, tangan yang tajam sedang garu belakang saya. Saya terdiam seketika. Saya teruskan membaca mantra. Pendengar Ria 897, barulah dia jelma. Saya tak tahu bagaimana bentuk rupanya sebab saya dinasihatkan jangan bertentangan mata, jangan cuba pandang kepada makhluk yang mendampingi kita. Kita berbual, kita bercakap, kita berunding.
Apa yang kita hajatkan, kita beritahu. Apa yang dia inginkan, kita katakan. Teman-teman Ria 897, seorang wanita berdiri di hadapan saya. Saya tak nampak lihat wajahnya, saya hanya tengok kita harus menunduk ke atas lantai. Dan saya mula berurusan dengan dia. Waktu itu usia saya baru 23 tahun. Sekarang saya dah masuk 68. Pendengar misteri jam 12. Saya terima pada akibahnya. Apabila cucu saya rasa ini mungkin balasannya. Ketiga-tiga cucu saya yang dilahirkan, semuanya tidak sempurna. Saya ada 3 orang anak. Ketiga-tiga anak berumah tangga. Ketiga-tiga anak mereka, anak yang pertama, semua tidak sempurna. Saya tak nak sebutkan yang jelas, sebab sedih bila mengenang keadaan nasib cucu saya. Itulah perjanjian. Katanya, bila saya dapat ilmu ini, dia akan membuat setiap cucu yang pertama dalam keadaan dilahirkan tidak sempurna. Saya tidak berfikir panjang tentang masa depan. Saya fikir pada masa itu saja, Casey. Saya bersetuju dengan segala permintaannya. Akhirnya bila dah masuk usia senja, saya benar-benar taubat. Tapi sampai sekarang, Casey, isteri, anak-anak semua tak tahu. Semua tak tahu. Saya kiriman email pada Casey pun menggunakan nama samaran. Terima kasih, Casey. Dan selamat tengah malam kepada pendengar misteri jam 12. Dari Wakman, bukan nama sebenar. Pendengar Ria 897, telah kisah dari Wakman, bukan nama sebenar, yang telah pun dikirimkan kepada saya. Bermain dengan api. Cuba anda bayangkan, beliau sanggup buat perjanjian di mana kesemua cucu yang pertama akan dilahirkan dengan tidak sempurna. Bagaimana agaknya? Saya akan teruskan dengan lebih banyak kisah dari anda. Pendengar misteri jam 12, anda juga boleh hubungi saya di 669118897. Terima kasih. Pendengar Ria 897, kiriman email yang pertama ingin saya sempurnakan tentang seorang pendengar yang bernama Liza. Beliau sebenarnya sedang mencari barbecue pit kawannya. Dia memandu sampaikan telajak mencari kapak ataupun tempat meletak kereta di kawasan Changi. Jadi apa yang berlaku? Saya akan teruskan kisah ini bersama anda. Misteri jam 12. Kisah yang ingin saya sempurnakan datang daripada pendengar bernama Liza. Berkongsi peristiwa yang menakutkan, kisah yang tak dapat dilupakan. Katanya, Casey, waktu itu saya sebenarnya sedang memandu kenderaan dan secara lazimnya saya tidak memandu. Waktu itu, katanya Liza, abah saya, ya abah tu bapak lah, bapak saya membenarkan saya menggunakan keretanya. Jadi malam hari sekitar pukul 10 lebih malam, setelah saya berehat balik dari tugas, saya pun bangun, mandi, siap-siap dan keluar memandu kenderaan abah saya pergi ke Changi. Jadi teman saya telah pun mengarahkan saya Changi, kapak nombor berapa. Saya pun mencari kapak tersebut kerana barbecue pit yang dijalankan oleh rakan saya berdekatan dengan kapak yang disebutkan oleh rakan saya. Saya pandu sampai saya telajak berada di kawasan Changi Coast Road. Casey dan pendengar Ria 897, apabila saya hentikan kenderaan, saya berbual dengan teman saya di tepi jalan, di telefon, dan saya tanyakan teman, korang kat mana ni? Aku dari tadi pusing-pusing tak jumpa. Jadi akhirnya teman saya ni, itu kali ketiga atau 4 saya telefon, teman saya tanya saya di mana. Bila saya katakan saya berada dekat Changi Coast Road, teman saya kata, kau tunggu di sana, nanti aku datang, kita naik motor, kau ikut dari belakang. Jadi saya kata okeylah. Saya pun letak telefon dan tunggu rakan saya
yang akan menunggang motosikal untuk tunjukkan jalan di manakah mereka berada. Pendengar Ria 897, sedang saya tunggu Kisi, sedang saya tunggu teman untuk datang. Saya perasan sebelah kiri saya merupakan tempat jogging track ataupun cycling track, dan sebelah kanan saya merupakan lapangan terbang, iaitu runway track untuk kapal terbang. Jadi sedang saya duduk tengok kapal terbang, ada yang mendarat, ada yang terus terbang, ada yang katanya sedang nak terbang. Jadi saya tengok sebelah kiri pula. Saya terperanjat Casey apabila ternampak ada seorang budak perempuan, rambutnya panjang sampai ke punggung, sedang jalan seorang diri. Seorang jalan. Waktu tu dah hampir-hampir 11 suku malam kalau tak silap saya. Pendengar Ria 897, bila nampak budak tu sedang berjalan seorang diri, tumpuan saya dah beri pada budak yang dimaksudkan. Saya lihat dia jalan perlahan-lahan Kisi. Lama-kelamaan, bila saya tengok, saya tertanya pada diri saya, Astaghfirullahalazim, budak ni berjalan ke terapung? Sebab cara dia berjalan seolah-olah bukan macam berjalan, macam dia sedang terapung-apung, gliding on air. Katanya Liza. Jadi saya perhatikan, cuba tengok kaki, tak nampak. Sebab dress, baju panjang yang dia gunakan labuh sampai ke lantai. Dia bergerak Kisi perlahan-lahan. Jadi Liza mengatakan, saya sampai naik takut. Meremang bulu rumah saya dibuatnya. Jadi saya pejam mata dan saya kata dalam hati, Ya Allah, tolonglah lindungi aku daripada gangguan iblis dan syaitan. Kata Liza. Saya buka mata, budak tu dengan sekelip mata boleh hilang Kisi. Mustahil budak tu boleh hilang. Changi Coast Road, panjang. Kalau dia lari depan pun saya boleh nampak. Dia lari ke belakang pun saya toleh boleh nampak. Melainkan dia lari masuk dalam hutan. Pendengar Ria 897, beberapa minit kemudian setelah budak tu hilang, kawannya pun sampai menunggang motosikal. Mereka suruh saya buat U-turn. Jadi saya pun pusingkan kereta saya untuk patah balik ke kawasan Changi Village bersama dengan rakan yang menunggang motosikal di bahagian hadapan. Itulah peristiwa pengalaman saya ketika saya memandu sesat jalan di Changi Coast Road dari seorang pendengar yang bernama Liza. Terima kasih Casey dan selamat tengah malam. Yang ini pula datangnya daripada Kak Nurmah dan juga Said. Kata Kak Nurmah dan suaminya Said, pada hujung minggu yang lalu, Kak Nurmah dan suami telah pun pergi ke kawasan Changi. Ya, kami berdua sebenarnya nak makan. Selepas makan tu masuk kenderaan, pusing-pusinglah keliling Changi. Termasuklah jalan dekat kawasan hospital lama, kemudian masuk Changi Village sebelah dalam lagi, lalu kapak nombor ... Dan bila kakak masuk sebuah kapak ni, ada kenderaan baru keluar. Ya, kakak kereta suami ni nak belok kiri masuk dalam, kenderaan ni baru keluar daripada tempat meletak kereta di kawasan Changi kapak ... Yang menakutkan Kisi, dalam kenderaan itu ada seorang lelaki yang memandu, tapi di belakangnya ada seorang perempuan yang sedang duduk, betul-betul di tempat duduk belakang lelaki berkenaan. Bila kakak pandang dan suami terperanjat, walaupun sekali pandang, kami memang ingat apa yang kami nampak. Perempuan ni duduk, rambutnya panjang sangat dan cuma tengok ke bawah. Kakak hairan, kalaulah perempuan tu isterinya, kenapa tak duduk di depan? Dan kalau wanita itu adalah pembantu rumah atau yang lain-lain, kenapa sampai macam tu? Jadi Kisi nak tanya, nak kejar, kakak kata pada suami, jangan abang, tak payah sudah. Kami pusing dan keluar dari kawasan tu, terus pergi ke tempat lain. Itulah kisah misteri kakak yang kakak nampak tempoh hari. Entahlah manusia atau tidak, tapi cara dia bukan macam manusia. Pendengar Ria 897, kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua. Ini adalah pengalaman yang dikirimkan melalui email dan datangnya daripada Puan Rukiah yang ingin saya ketengahkan peristiwa ini. Katanya di sini, selamat tengah malam KC dan juga para peminat rancangan MJ12. Saya Rukiah ataupun Puan Rukiah nak ketengahkan kejadian yang pernah berlaku pada diri saya, yang mana waktu itu saya dengan suami sedang memandu
dan dalam perjalanan pulang ke rumah. Kami berada ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, kami berada dekat kawasan yang dikenali ramai oleh rakyat Singapura. Tempat ni sebagai antara tempat yang angker. Jadi saya menetap di Tua Payoh. Katanya Puan Rokiah dan suami menggunakan laluan dari kawasan Whitley Road. Jadi dari Whitley Road kalau nak ke Tua Payoh ada dua cara. Satu, kita boleh menggunakan lebuh raya PIE, kemudian pandu terus dan sampailah jalan keluar ke Tua Payoh. Satu lagi cara untuk jalan dalam iaitu menggunakan laluan di kawasan. Yang ini adalah mungkin ramai dah tahu tentang kawasan ini. Merupakan kawasan rumah-rumah privat, rumah-rumah kolonial dan kawasan juga tapak tanah perkuburan Cina yang masih lagi ada di sana. Dan apa yang dikatakan di sini, bila lalu dekat kawasan ini, di kawasan Mount Pleasant, disebutkan oleh Puan Rokiah. Jadi suami ni pada waktu itu sedang memandu, tak tahulah apa angin suami. Suami masuk kawasan Mount Pleasant dan memandu di Mount Pleasant, kemudian masuk laluan menuju ke arah jalan belakang masjid. Kata suami pada waktu itu bila dia lalu, bila kakak tanya pada suami, "Bang, kenapa jalan sini?" "Oh, tak ada saja, abang nak tengok masjid." Jadi bila suami masuk saja laluan Mount Pleasant, jalan tu memang agak sunyi dan agak malap sedikit walaupun ada lampu jalan. Bila berada di dalam tu, kakak terperasan dekat tepi jalan ada perempuan sedang berdiri tunggu mungkin teksi. Jadi kakak pun tertanya dalam hatilah, ada ke teksi lalu dekat sini dan ada ke teksi nak berhenti? Lazimnya kalau rumah-rumah privat macam ni, orang yang tunggu teksi ni akan telefon, akan buat tempahan teksi dan teksi akan datang untuk menjemputlah siapa yang menempah. Tapi pada waktu tu kakak nampak di tepi jalan sebelah kiri Casey, susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri di tepi jalan dan tidak ada rumah pun dekat kawasan tu. Rumah paling dekat jaraknya agak jauh sedikit dan itu pun bukan kawasan depan rumah yang wanita itu berdiri. Jadi bila nampak wanita tu pertama kali, kakak tak nampak wajah sebab suami pandu agak laju lah. Jadi bila lalu je terperasan ada orang berdiri di tepi jalan. Yang buat kakak terperanjat apabila buat kali kedua suami pandu lagi. Hanya selepas beberapa saat suami lepas wanita yang berdiri dekat tepi jalan, kakak rasa macam orang yang sama berdiri di tepi jalan di hadapan. Jadi bila ternampak seorang perempuan berdiri dekat depan, kakak pun toleh belakang. Toleh belakang dah tak nampak lah sebab dah jauh. Dan yang depan ni kakak confident Casey. Kakak sungguh-sungguh confident yang wanita berdiri ni tadi sama macam wanita yang berada di belakang ketika suami lalu buat pertama kali masuki kawasan Mount Pleasant Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi tak apa, dua kali mungkin kakak silap. Okey, yang pertama kakak perasan, yang kedua kakak rasa macam sama, mungkin silap. Suami pandu nak belok masuk dekat satu jalan, kakak tak tahu apa nama jalannya, tetapi ia belok kiri untuk lalu ke kawasan Masjid Omar Salma pada malam itu. Jadi bila suami belok kiri, alangkah terperanjatnya dekat seliko nak turun ke bawah bukit tu, nak masuk belakang kawasan Masjid Omar Salma, merupakan antara masjid kampung di Singapura yang masih kekal. Kakak ternampak ini confirm Kisi, orang yang sama berdiri dekat tepi jalan. 3 kali kakak nampak dan 3 kali tu, kali ketiga tu baru kakak yakin yang itu adalah orang ataupun makhluk yang sama. Jadi bayangkan pendengar Ria 897. Kata akak kita dah kali ketiga nampak, kemudian kakak kata pada suami, "Bang, boleh drive pelan sikit tak?" Suami tanya, "Kenapa?" "Nanti saya beritahu abang." Suami pun pandu perlahan dan mulut kakak ni komat kamit membaca surah Ayatul Kursi. Kemudian kakak hidupkan bacaan surah-surah melalui CD player yang ada di hadapan. Suami tengok kakak dah lain macam ni. Suami tanya, "Kenapa dengan awak ni?" "Tak ada bang, nanti saya cakap." Suami keluar daripada kawasan belakang masjid tu dan kemudian masuk balik Thomson Road
barulah kakak beritahu suami apa yang berlaku. Pertama sekali kakak tanya suami, "Abang, tadi abang bila masuk Mount Pleasant, abang dah nampak tak ada macam perempuan, susuk tubuh perempuan berdiri sebelah kiri seolah-olah macam tengah tunggu teksi?" Suami kata, "Ada ke?" "Tak, awak tak perasan lah. Mungkin terlepas pandang." Kemudian kakak kata, "Tak abang, tak mungkin terlepas pandang. Sebab perempuan yang sama muncul sebanyak 3 kali sebelah kiri." "Awak biar betul." "Betul bang. Pertama saya nampak. Okey, yang kali kedua saya ingatkan mungkin sama, mungkin tak sama. Mungkin saya terlepas nak tahu pandang awal tadi wanita ni, mungkin orang lain. Tapi kali ketiga saya nampak benda yang sama, saya yakin itu adalah benda yang sama." Jadi akhirnya sampai di tempat letak kereta bertingkat di rumah kakak di Tua Payoh, Lorong 7. Suami pun letakkan kenderaan. Kemudian kakak ajak suami singgah pergi ke 7-Eleven untuk beli minuman dan cemil-cemilan untuk belikan anak yang ada di rumah. Sebelum pulang, kakak dengan suami, kakak minta suamilah untuk dengan kakak bersama-sama membaca Ayatul Kursi sepanjang perjalanan sampailah kita masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah Casey, hanya sekadar terlihat saja kemunculan 3 kali wanita yang sama dekat kawasan Mount Pleasant. Terima kasih. Saudara, kalau satu hari lah anda balik sekitar waktu macam ni, tiba-tiba anda dengar orang minta tolong macam ni. Suara orang minta tolong ini mungkin datang daripada tempat letak kereta bertingkat di kawasan rumah anda. Ternampak ada orang tengah duduk berpeluk tubuh dan dengar suara tolong. Apa akan anda buat? Ini daripada pendengar kita. Beliau bertugas sebagai parking attendant, ataupun istilah yang digunakan mina parking ataupun mat parking lah. Ini beliau ni sebagai mat parking sebab namanya Mustafa. Saya bertugas sebagai parking attendant. Kejadian ini berlaku jam 2 pagi. Waktu tu saya sedang berjalan di tempat letak kereta bertingkat untuk periksa kenderaan yang tidak membayar season parking, yang salah letak lot ataupun yang tidak menggunakan kupon. Sedang saya periksa satu persatu, tiba-tiba saya ternampak dekat tempat duduk belakang salah satu kereta di tingkat 4. Macam ada orang tengah duduk. Jadi saya bila tengah jalan ternampak ada orang. Seperti biasa kita akan toleh dan tengok untuk kepastian. Buat pandangan kali kedua, susuk tubuh yang duduk di belakang hilang. Tidak ada kelihatan. Mungkin agaknya saya telah tersalah lihat. Tersalah lihat. Jalan beberapa tapak lagi, saya dengar suara orang menangis minta tolong pada pagi itu. Bila saya toleh, saya ternampak dekat hujung tempat letak kereta, paling hujung, ada pintu untuk turun naik tempat letak kereta. Dekat situ ada orang duduk sedang berpeluk tubuh. 2 pagi dan suara tu saya yakin datang daripada benda ataupun budak yang tengah duduk di tempat letak kereta yang mana saya bertugas di kawasan Sengkang. Casey, mohon maaf saya katakan, saya abaikan tugas saya, turun bawah macam lipas kodong, Casey. Ketakutan sangat-sangat. Itu salah satu gangguan yang pernah saya kena, yang paling dahsyat sangat-sangat. Terima kasih. Nama beliau Udin Tampoy. Dan pengalaman Udin Tampoy berkongsi kisah ketika beliau, isteri dan anak-anaknya memandu pergi ke rumah
Saya memandu kenderaannya pergi ke rumah ibunya yang terletak di kawasan mana? Yang terletak di Kelantan. Pengalaman yang cukup menyeramkan ini berlaku ketika berada di Lebuh Raya di Malaysia. Dalam perjalanan tempat yang saya kena, Casey percaya ataupun tidak, kata Udin Tampoy, ketika saya memandu pada waktu malam. Saya suka memandu waktu malam, satu, kenderaannya kurang, jadi kemalangan tu kurang berlaku. Dan bila memandu waktu malam tu lebih tenang, sebab panas terik matahari itu tidak begitu memancar ke dalam kenderaan, kata Udin. Bila keluar waktu malam, Casey memandu memang cukup sejuk, nyaman dan sunyi sepi. Jalan raya kiri kanan gelap gelita. Saya terkena gangguan ketika saya memandu kenderaan saya di salah sebuah kawasan. Mungkin ada katanya di sini pendengar-pendengar di Singapura pernah dengar nama kawasan ini, di Lebuh Raya, Karak. Para pendengar Ya 897, kata Udin Tampoy, ketika saya memandu di Lebuh Raya berdekatan dengan kawasan Karak, di sana banyak sangat gunung ganang, bukit-bukit yang tinggi-tinggi. Sedang memandu waktu itu, saya rasa mengantuk sedikit. Niat di hati nak berhenti di tempat rehat di hadapan beberapa kilometer. Tapi memang dah terlampau mengantuk dan ia akan membahayakan lagi keadaan saya dengan keluarga. Jadi dari memandu kelajuan 120 km sejam, saya perlahankan kenderaan memandu 100 km sejam. Untuk menghilangkan sedikit rasa mengantuk, saya pun hidupkan sebatang rokok buka tingkap. Anak dengan isteri saya semua sedang nyenyak tidur. 2 orang anak duduk di belakang sedang tidur, isteri saya juga sedang nyenyak tidur. Jadi tidak ada sesiapa yang akan menemani saya untuk menghilangkan rasa mengantuk saya, kata Udin. Dalam perjalanan, bila kenderaan saya dah semakin pelan dan perlahan, saya hidupkan sebatang rokok dan mula hisap rokok untuk hilangkan rasa mengantuk. Pandu punya pandu, Casey. Saya berada di lorong sebelah kiri. Alangkah terperanjatnya, Casey, apabila saya ternampak ada perempuan di hadapan sedang berdiri di bahu jalan. Tiba-tiba semakin saya menghampiri wanita tersebut, wanita itu setapak melangkah ke depan, berdiri di lorong yang saya nak gunakan untuk bergerak. Bila saya tengok wanita tu dah dekat depan, ini benda berlaku dalam hanya beberapa saat. Para pendengar Ya, kata Udin, saya pandu kenderaan saya pada kelajuan 100 km sejam. Wanita di hadapan saya mula langkah setapak depan lorong yang saya gunakan itu dalam beberapa meter saja. Saya nak tekan brek memang tak boleh sebab dah terlambat sangat, akan tercampak anak dengan isteri saya. Sebelah kanan pula saya tengok side view mirror ada kereta laju nak potong saya. Saya terpaksa makan sebelah kiri dan hampir-hampir, Casey, kenderaan saya terbabas masuk ke dalam gaung, kata beliau. Selepas itu saya hentikan kenderaan saya lebih kurang jaraknya 400 meter daripada wanita berdiri. Isteri saya sampai terbangun sebab terperanjat apabila saya pesongkan kereta saya secara mendadak. Bila saya berhenti, isteri tanya kenapa. Saya tak bercakap. Saya terus keluarkan kepala tengok belakang. Di belakang saya langsung tak ada orang. Saya cari isi wanita ini, maksudkan walaupun gelap, banyak kenderaan juga lalu. Setiap kali lalu ada cahaya lampu. Tengok tak nampak satu pun orang yang berdiri di tepi jalan. Saya hampir-hampir kemalangan dengan anak saya di Lebuh Raya Utara Selatan dekat kawasan Karak. Isteri tanya kenapa. Saya kata saya mengantuk. Isteri marah. Tapi sebenarnya hakikatnya, kata Encik Udin Tampoy, bukanlah saya mengantuk. Mengantuk awal tadi setelah hampir-hampir kemalangan dengan keluarga. Baru rasa segar. Saya mula memandu dan kali ini mulut saya kumat kamit membaca doa, Casey. Saya pandu laju sebelah kanan, pandu dengan harapan selamat sampai. Dengan izin Tuhan, saya sampai Kelantan pada pukul 6 pagi. Itulah pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih.
Dan selamat tengah malam kepada Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Saya Cik Muhammad. Cik Muhammad buat panggilan dari mana ni? Saya sekarang berada di... saya memandu teksi lah. Sedang memandu. Okey, ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, ini ketika satu malam tu saya ambil satu customer passenger daripada town lah. Okey. Nak ke Hougang daerah Hougang. Situ ada rumah-rumah teres lah. Sampai sana lebih kurang pukul 3 pagi lah. Saya nak jalan keluar daripada tempat situ, saya sesat lah. Pusing tak dapat jalan keluar ni. Ini tengok time dah masuk pukul 4 pagi ni. Tapi akhirnya saya dapat jalan keluar. Tak dapat jalan keluar ni, keluar dia pergi depan Hougang Stadium mana lah. Di situ ada pokok besar. Tiba-tiba saya yang kepala terpusing, terpandang kat pokok tu. Bawah situ ada perempuan tahan teksi saya. Okey, Perempuan tu, lepas tu dia bawa sesuatu lah, dia macam gendong sesuatu lah, dukung sesuatu. Kali dia pakai baju warna hitam, panjang, long dress. Saya berhentikan teksi saya, dia penaik lah. Rupanya dia bawa bunga lah. Okey. Bunga Cina mati lah kasi. Dia naik satu teksi baru wangi lah. Saya tanya dia nak ke mana kan. Dia cakap nak pergi Amokyo. Okay lah, saya pandu. Sepanjang pandu tu saya pun heran lah. Mana pukul 4 pagi perempuan ni buat apa bawa bunga lagi. Lepas tu saya cakap dengan dia, saya jalan terus saya beri arahan jalan ni, saya cakap jalan terus, saya belok kanan ni. Dia tak cakap banyak lah, dia cakap yes please. Itu je lah. Sampai ke tempat blok tu, ujung sekali lah, dekat Amokyo dekat Amokyo satu blok ujung sekali ada suruh saya berhenti. Dia bayar saya, dia suruh saya simpan duit belin. Tapi saya sempat lah tengok kuku dah hitam lah kasi. Saya daripada turun tak dengar, turun cabut dah. Ini memang kalau bawa teksi malam macam-macam lah. Ini ada, sementara anda telefon ni, kisah anda agak-agak macam serupa dengan SMS yang saya terima. Ini ada seorang lagi pendengar, katanya beliau pemandu teksi. Dan beliau pernah memandu seorang wanita ni, juga wanita Cina. Awak tadi pandu wanita Cina saya. Ini dia kata dia pernah memandu. Ni Cik Osman yang berkongsi pengalaman. Dan wanita Cina ni samalah, arahkan beliau pergi ke destinasinya. Bila sampai sana, dia keluarkan duit $50, dia letak atas depan dekat teksinya lah. Di dalam teksi tu dia letak atas satu bot ni lah. Kemudian dia ambil $50 nak kasih duit belin. Awak tahu apa berlaku? Dia toleh belakang, wanita tu dah tak ada. Jadi apa yang berlaku, sebelum tu dia nampak wanita tu sedang jalan menuju ke arah kolong blok. Jadi dia pun kejar. Dia kata, Miss, your change. Dia tinggalkan teksinya, ikut kejar wanita tu. Sampai kolong blok, dia nampak ada beberapa orang sedang duduk di kolong blok. Rupa-rupanya bawah kolong blok tu ada majlis kematian. Jadi bila dia cari, dia terperasan ada gambar besar. Dia tengok, ni gambar yang tadi perempuan tumpang teksi aku. Kiriman berikut ini adalah kiriman email yang ingin saya bacakan sementara saya nantikan panggilan anda. Ini dari pengirim kita bernama Budi. Ada tu pula email sekejap. Okay. Budi berkongsi pengalaman. Beliau bertugas sebagai seorang pegawai polis lah. Dan katanya polis ni antara tugasan kena buat rondaan pada waktu-waktu tertentu. Dan kejadian ini berlaku, katanya Budi, ketika beliau sedang buat rondaan di multi-story car park. Bila sampai di salah sebuah multi-story car park di Singapura, dia tak nak sebutkan sebab nanti kalau disebutkan nanti kawannya tahu stesen mana dia bertugas ni lah. Tapi di salah sebuah multi-story car park di utara Singapura yang dikongsi sama.
Rakam mendengar Ria 897, memandu dari blok ke blok yang lain, ya, kawan saya yang memandulah, jadi saya duduk di sebelahnya. Bila naik multi-story car park, kalau tak silap saya lantai 4B ataupun 4B, saya terasa sesuatu masuk daripada pintu. Saya nampak dari jauh. Jadi saya kata kepada kawan saya, you wait here. Suruh dia tunggulah, merupakan pemandu pada malam itu. Jadi saya keluar sekejap, kawan saya tunggu. Kawan tanya kenapa? Tak, aku tadi nampak ada orang yang mencurigakan dekat masuk tangga ni lah. Dia jalan macam sesuatu yang tak kenal lah. Jadi teman saya pun kata okey lah, dia tunggu. Kemudian saya keluar dari kereta, tolak pintu bertingkat ni lah, multi-story car park ni. Dan bila saya menjenguk saja, betul-betul dekat tepi tangga, kedengaran Casey, suara budak perempuan menangis. Jadi katanya Budi, bila dah dengar budak ni yang menangis, saya tengok ada orang menangis lah. Saya pun tegur lah budak ni, excuse me ma'am. Saya tanya dia apa dia buat kat sini. Saya tengok ni macam budak Melayu. Jadi saya cakap Melayu lah, apa awak buat kat sini malam-malam, kenapa dengan awak okey tak? Hello, awak okey tak? Jadi saya pun tolak pintu, tarik pintu tu. Saya menjenguk luar, saya panggil kawan saya lah. Kata bro, come. Kawan saya pun letakkan kenderaannya di tepi tu. Dia keluar dari kereta. Kemudian saya keluar daripada pintu tu sekejap. Kawan saya tanya kenapa? Why? What happened? Saya pun jelas lah. Saya beritahu dia ada budak mungkin usianya 15-16 tahun tengah duduk dekat tangga menangis. Jadi dia tanya saya apa lagi, tak tahu nak berbual lah ni. Jadi saya pun panggil dia. Dan sebenarnya takutlah sorang-sorang nanti boleh kena tuduh kita molest dia dan sebagainya. Sebab tu saya panggil kawan. Kawan saya masuk tolak pintu. Mana budak ni? Tengok atas tak ada, tengok bawah tak ada. Jadi saya kata pada kawan saya, okay, you go down, I go up. Saya naik daripada tingkat 4B, naik tingkat 5, pusing sampai dekat rooftop, tak nampak orang. Kawan saya turun bawah, saya walkie dia, tak ada orang juga. Naik atas balik, keluar dari pintu tu, katanya Budi, kawan saya tanya, kau betul tak kau nampak orang? Aku yakin aku nampak perempuan tadi duduk sini. Mana dia hilang? Itulah Casey, takkan sekelip mata budak ni boleh hilang. Jadi bila dalam perjalanan turun ke bawah ni, pusing, tak nampak juga budak perempuan. Tak tahulah, mungkin yang saya nampak tu orang ada buat salah, dia lari dari polis, ataupun mungkin yang saya nampak bukan manusia. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Budi, pegawai polis. Dan berikut ini adalah kiriman email saya terima dari Sania berkongsi pengalaman. Tapi ini pengalaman yang dialami oleh temannya Hasna. Tapi pengalaman yang Hasna, teman kepada Sania, yang katanya mengalami satu gangguan ketika mereka bertugas pada waktu yang sama. Beliau ataupun mereka berdua adalah, boleh saya gunakan istilah namanya Mina Parking. Bertugas sebagai Mina Parking lah. Dan biasalah Mina Parking ni tugasnya untuk bukan untuk saman orang, tetapi untuk mencari mereka yang tidak mematuhi undang-undang, menyalahgunakan tempat letak kereta dan sebagainya. Tapi inilah peristiwa, sebenarnya kata Sania dan Hasna, waktu mereka menjalankan tugas, perkara ini berlaku di salah sebuah kawasan estet perumahan di Boon Lay. Saya dengan teman saya Hasna sampai di kawasan itu sekitar pukul 3 pagi Casey. Bila sampai, lazimnya kami tidak bersama. Tak kira di mana kami ditempatkan. Kami akan dua jalan buat kerja berasingan. Kemudian akan kembali berjumpa untuk menunggang motosikal yang saya yang saya menunggangnya lah, kata Sania. Dan apa yang berlaku bila sampai di kawasan Boon Lay, kami buat benda yang sama. Teman saya pergi arah dia, saya melakukan tugas saya di tempat saya. Cepat habis Casey, dan bolehlah cover lebih banyak tempat kawasan. Sania pada mulanya pergilah ke kawasan Boon Lay, temannya ini pergi ke satu lagi sudut di blok ... dekat Boon Lay. Berdekatan dengan blok kami itu ada satu lagi kawasan blok yang dah pun dijadikan N block ataupun on block.
Kalau mungkin pendengar-pendengar dari seberang tak tahu, sebenarnya N Block ini adalah rumah-rumah flat. Ya, dikatakan penghuni-penghuninya akan disuruh pindah lah kerana kerja-kerja peningkatan, pembangunan dan sebagainya. Jadi bila penghuni disuruh pindah ni, rumah tu akan kosong untuk beberapa waktu lah. Mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, kadang-kadang sampai 3 bulan. Blok tu tidak dihuni, kosong, gelap gelita. Jadi itulah blok sebelahan dengan tempat Sania ya menjalankan tugasnya. Ada beberapa blok N Block di kawasan Bundi. Tiba-tiba Sania ni kata, saya dah habis kerja. Saya tunggu ke teman saya ni Hasna di motosikal saya. Tunggu 10 minit tak datang. Tunggu 20 minit tak datang. Takkan lagi dia lama. Saya pun telefon. Bila saya telefon teman saya ni tak jawab. Saya menjadi kuati. Dah mula fikir bukan-bukan. Dengan motosikal saya keluar dari kapak, saya ronda kawasan itu. Ternampak kisi teman saya Sania sedang duduk dekat bus stop betul-betul di hadapan N Block, blok kosong di kawasan Buli, seolah-olah dalam keadaan ketakutan. Saya sebut namanya. Nah, dia tak tengok. Saya turun dari motosikal, menghampiri dia, saya pegang bahunya, dia terperanjat. Bila dia terperanjat, saya tengok air mukanya dah lain. Ada benda ni macam tak kena. Saya terus ajak dia naik motosikal. Dia duduk di belakang, suruh dia peluk saya kuat-kuat. Kemudian saya tunggang motosikal, bawa dia jumpa dengan bapa mentua saya yang memang mahir dan boleh membantu. Dipendekkan cerita, kata Sania, bila teman saya Hasna ni semangatnya dah kembali pulih, kata dia, sebelum itu dia telah pun pergi ke blok kosong apabila dia ternampak ada sebuah kereta yang meletakkan kenderaannya di blok tersebut sedangkan tak boleh. Jadi dia menyeberangi jalan untuk seolah-olah lah nak tengok kereta tu milik siapa dan nak saman lah. Sampai depan kereta tu, dia terperanjat. Tempat duduk depan ada orang duduk. Tapi orang yang duduk tu bukanlah tempat pemandu, malah sedang duduk di tempat penumpang bahagian depan kisi. Mengikut Hasna, teman pada Sania. Jadi, kata teman saya Hasna, bila saya ketuk tingkap beberapa kali. Ketuk tingkap lah nak tanya kenapa dia park kat sini, tak boleh. Ni kawasan larangan. Teman saya ketuk beberapa kali tingkap kereta, wanita tu langsung tak pusing. Kemudian teman saya ketuk lagi kuat, buat bodoh saja. Teman saya berdiri katanya, dia angkat device yang kami gunakan untuk saman, kata Sania. Bila teman saya toleh lagi, konon-konon nak tunjuklah kalau awak tak buka tingkap, saya terpaksa beri tiket. Tempat duduk depan kenderaan tersebut langsung tak ada orang. Bayangkan para pendengar. Jadi teman saya Hasna menjadi takut. Seterusnya, yang paling menyeramkan apabila teman saya jalan pergi menuju ke bus stop, dia toleh ke belakang. Rupa-rupanya depan blok tu langsung tak ada kereta. Apa yang teman saya nampak adalah dia dah berada di tengah-tengah keliling estet perumahan yang gelap gelita. Di tingkat 2, blok kosong, ada orang berdiri, kemudian panggil namanya. Hasna! Hasna! Teman saya toleh, terus hilang semangat, menangis ketakutan, lari pergi bus stop ataupun perhentian bas, sampailah saya cari jumpa dia kisi. Saya hairan kenapa agaknya teman saya menyeberangi jalan untuk pergi ke blok tersebut sedangkan saya tengok memang benar. Waktu tu tak ada pun sebarang kenderaan. Manusia manalah nak letakkan kenderaan keretanya di blok kosong kisi. Itulah peristiwa. Terima kasih. Selamat tengah malam. Dari Sania. Dan di sini ada PS ataupun personal, tapi tak apalah, saya rasa ni boleh dikongsi samalah. Teman saya nama Hasna ni, setelah kejadian itu ambil cuti sakit mula-mula 2 hari, kemudian dia extend tambah lagi 1 hari, kemudian dia tambah lagi 1 hari. Nak dekat seminggu dia kerap ambil cuti sakit, terus dia berhenti kerja.
Katanya dah tak sanggup lagi buat kerja ni di waktu malam. Itulah peristiwa yang diceritakan. Akan saya kembali dengan kisah selanjutnya sebentar nanti. Ini daripada Kak Juriah berkongsi. Kata Kak Ju, apa khabar Kisi? Khabar baik. Kakak ingin ketengahkan satu pengalaman. Dan ini adalah satu peristiwa yang menakutkan. Arwah bapa kakak ada memelihara saka. Dan saka ini nak diturunkan kepada salah seorang dari kami, anak-anaknya ataupun cucu-cucunya yang ada. Tapi nasib baiklah dengan bantuan seorang pakar namanya Haji Ismail yang telah pun membantu kakak dan juga suami ya menghentikan saka ini supaya tidak diturunkan kepada anak-anak. Tetapi Kisi, setelah arwah ayah meninggal dikebumikan, fikirkan orang yang dah pergi tak akan ganggu kita, tetapi mungkin agaknya yang mengganggu kakak sekeluarga, kata Kak Juriah, adalah mungkin saka peninggalan dalam rumah. Sebab setahu kakak, ayah kakak ni bukan calang-calang orang. Dia mengamalkan pelbagai ilmu termasuk menggunakan susuk. Susuk yang dia gunakan adalah untuk kekuatan. Pada usia 83 tahun, dia mampu kayu basikal sini sana Kisi. Pergi jauh-jauh pun kayu basikal. Pergi rumah anaknya lagi satu pun. Kakak tinggal di Tampines, anaknya tinggal di kawasan Pasiris. Agak jauh untuk orang usia 82 tahun untuk mengayuh basikal. Dia mampu mengayuh basikal pergi balik tanpa rasa penat. Dan itulah susuk yang telah pun membantu memberikan kekuatan kepada arwah bapa kakak. Tapi Kisi, pengalaman yang kakak alami setelah bapa meninggal dunia adalah pada hari yang keempat setelah jasad dikebumikan. Cucu kepada bapa kakak, iaitu anak kakak lah, yang berusia 5 tahun. Bila kakak bangun malam, kakak terkejut apabila anak kakak 5 tahun ni tak ada di katil baring bersama kakak dengan abahnya. Kakak kejutkan suami. Tanya suami, mana Irfan? Suami kata, mana tahu. Kami berdua keluar dari bilik. Kisi nak tahu apa berlaku. Anak kakak berada dalam bilik arwah datuknya sedang duduk di atas katil bersila. Kakak buka lampu. Kakak tanya, Afan, apa buat sini? Dia kata dia sedang bercakap dengan datuknya. Bila kakak dengar meremang bulu rumah, suami terus masuk dukung Irfan keluar dari bilik. Bila suami nak keluar Kisi, kakak dapat lihat seolah-olah ada benda tahan suami. Tak boleh bergerak suami kakak, mendukung anak. Anak kakak tiba-tiba menangis ketakutan. Kakak dah tak tahu nak buat apa. Suami tak boleh bergerak langsung, seolah-olah ada benda tahan. Akhirnya, suami pejamkan mata untuk seketika. Bila dia buka mata, dia azan sekuat-kuatnya. Setelah azan lah, barulah suami bergerak, boleh keluar dari bilik. Bilik tu ditutup, dikunci. Malam hari kakak dengan suami dengan anak tak boleh tidur. Bilik sebelah, orang cakar-cakar, hempas barang, hentak barang, sampaikan mengganggu kami tak boleh tidur. Suami terpaksa ambil cuti sakit, kata Kak Juriah, kerana semalaman tak nyenyak tidur. Keesokan harinya, kakak dengan suami terus buang barang-barang arwah bapa yang ada dalam bilik. Termasuklah barang-barang pusaka yang dia simpan bertahun-tahun Kisi. Kakak buang dan panggil seorang pakar iaitu Haji Ismail yang datang untuk baca, sema rumah dan sebagainya. Setelah itu gangguan tidak ada lagi. Dan kakak bersyukurlah kerana Haji Ismail membantu daripada saka diturunkan kepada anak kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Kak Ina tahu tentang kubur Keranji tu? Masih ada lagi tahu? Kakak tak pernah ke sana. Oh, pernah? Tak. Oh, tak pernah ke sana. Tapi tahulah kubur tu wujud lah. Masih tak tahu wujud dah. Dan pengalaman Kak Ina tentang apa ni? Silakan. Okey, ini pengalaman Kak Ina, anak Kak Ina Dan tu masa anak Kak Ina segmen lah kira. Dia pernah pergi camp dekat Serimbun Camp Serimbun. Okey. Okey.
Okey, memang kakak memang keberatan lah nak lepaskan dia, tapi kena sekolah kan jadi kira. Tapi time dia kat sana tu kira-kira dia kena buat aktiviti lah aktiviti sekolah lah. Dan kebetulan tu kakak rasa hampir nak maghrib lah. Jadi dia pun dia macam dia punya guru tu suruh dia buat aktiviti sekolah lah. Sekarang habis dia dia kira rock climbing gitu. Okey. Sekarang setelah dia panjat ke atas dan dia tertoleh dekat pokok-pokok tu, dia nampak ada pocong dua orang sedang perhatikan dia. Oh, ini rock climbing dilakukan pada waktu jam berapa tu? Hampir dia cakap dengan kakak hampir maghrib gitu. Okey. Habis dia pun dia ternampak, dia pun diamkan diri lah. Diamkan diri. Tapi balik pada camp, di pelanggan saya. Dia terus demam ke si. Selama seminggu dia demam. Dia cakap dengan kakak lah yang dia ternampak pocong tu. Pastikan dia kat atas pokok. Itu je lah. Dengan kakak. Ini di kawasan Jalan Batrah lah Saja. Terima kasih Okay, kembali. Kalau anda mungkin pernah masuk dekat kawasan tu, memang sunyi kiri kanan hutan, masuk dalam sunyi sepi tempat tu. Dan di situlah tempatnya, boleh saya katakan back to nature lah, kembali ke alam semula jadi. Sebab apa? Itu tempat perkemahan antara pengakap dan juga pandu putri macam itulah. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897 FM. Saya Casey ingin bacakan kisahnya malam ini. Saudara, apa yang bakal anda dengar, jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut. Yang ini adalah satu kejadian yang telah pun menghantui pendengar kita yang bernama Ami. Ami berkongsi peristiwa yang menakutkan ini. Katanya Ami, satu ketika dahulu saya dengan beberapa orang kawan-kawan pernah melakukan satu ekspedisi pada waktu malam. Kami menggunakan satu kenderaan. Kawan saya ni mempunyai sebuah van. Jadi lebih kurang dalam 7 orang. 7 orang daripada kami sekumpulan menaiki van yang dipandu oleh kawan saya, melakukan ekspedisi pada waktu malam mengunjungi tempat-tempat yang dikatakan seram di Singapura. Pendengar 897 FM. Jadi mereka telah pun pergi ke kawasan perkuburan. Mereka telah pun memasuki kawasan hutan di MacRitchie. Bayangkan, jalan beramai-ramai lebih kurang 7 orang. Masuk kawasan hutan MacRitchie. Jadi, untuk pengetahuan pendengar-pendengar yang sedang mendengar sekarang ini, hutan MacRitchie ada 2 laluan yang boleh mereka gunakan. Satu laluan dalam hutan. Satu lagi laluan dipanggil boardwalk. Boardwalk ni adalah laluan atas papan, yang mana ia terletak bersebelahan dengan kolam MacRitchie itu sendiri. Bila kita berjalan, ia berada di kawasan luar hutan bersebelahan dengan kolam. Di bawah tu, bawah boardwalk ataupun tempat berjalan kaki, papan, di bawah papan tu adalah air reservoir. Jadi setiap waktu bila berjalan tu, dalam jarak-jarak tertentu, akan ada tempat duduk, ada bangku. Nanti akan jalan lagi dalam satu sudut, ada lagi bangku. Dan bangku ini diletakkan mungkin untuk mereka yang gemar, menyaksikan untuk ketenangan, untuk duduk, ambil angin. Jadi dijadikan tempat untuk mereka beristirahat. Pendengar Ria 897, Anda bayangkan yang diceritakan di sini dalam Misteri Jam 12. Katanya beliau,
Bila kami berada di simpang yang mana lurus ke kanan melalui boardwalk, lurus ke kiri melalui hutan di MacRitchie Reservoir. Jadi apa yang berlaku? Oleh kerana nak tambahkan sedikit rasa thrill pada malam tersebut, salah seorang daripada kawan saya mencadangkan kita ni 7 orang. Apa kata kalau kita bagi 3-4? 3 orang jalan boardwalk, 3 lagi jalan dalam hutan. Kita akan jumpa di penghujung laluan ini, di mana yang mereka jalan dekat boardwalk dan menggunakan laluan hutan akan berjumpa di penghujung laluan yang disebutkan ini tadi. Pendengar Ria 897. Pada mulanya ada yang tak nak, sebab kami ni 7 orang nombor ganjil. Kalau 3, kalau 4 satu kumpulan yang sini terpaksa dengan 3 orang. 3 orang masuk dalam hutan, jalan tepi kolam, memang sikit sangat orang. Jadi akhirnya dipendekkan cerita, saya seorang rakan kekasih, rakan saya dan kekasihnya. Jadi anda bayangkan 3 orang mengikut beliau, ataupun termasuk dirinya 3 orang, beliau dan rakannya. Katanya di sini dia menggunakan nama Ridwan. Jadi beliau dan Ridwan ada girlfriendnya ikut kumpulan yang pertama ni yang jalan dekat boardwalk. Yang jalan dekat dalam kesemuanya adalah lelaki. Jadi dalam ekspedisi pada malam tu cuma ada seorang wanita saja. Mereka pun mula berjalan. Ya, ingat ini adalah dekat kawasan reservoir di mana kawasan yang disebutkan ini agak sunyi sepi pada waktu malam, memang tak ada orang. Dan inilah kisah yang disampaikan dalam Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897 FM. Jadi dapat dengar air di bawah papan. Okay, sekarang kita 3 orang. Aku jalan depan. Kau dengan Ridwan jalan belakangku, tapi jangan jauh sangat. Kita cuba Mereka berdua jalan belakang saya. Saya yang berada di hadapan. Casey sedang berjalan dekat atas papan dalam hutan MacRitchie, dekat tepi, iaitu tepi reservoir, MacRitchie Reservoir. Jalan kita sambil-sambil tu bercakap-cakap. Tapi tetap waktu-waktu yang mana kita berjalan tak bercakap tu sunyi sepi, hanya mendengar bunyi air dan juga bunyi cengkerik pada malam berkenaan. Pendengar Ria 897. Tiba-tiba sedang berjalan. Mi. Apa? Aku nak patah balik lah. Aku takut. Bayangkan pendengar Ria 897. Kekasih kepada teman saya katanya nak batalkan ekspedisi itu, nak patah balik, tak nak teruskan perjalanan. Lalu saya kata pada dia, kau ni dah gila ke? Kita dah setengah jalan masuk dalam ni. Janganlah takut. Tak ada apa-apa. Mi, aku tak nak, Mi. Aku nak patah balik lah. You. I tak boleh teruskan, you. I takut. Ridwan pun menyampuk. Dah lah. Kan I dengan Hilmi ada. Yang you nak takut buat apa? Tak ada apa-apalah. I tak nak. Casey, bayangkan. Wanita teman saya bernama Ridwan.
Mati-mati tak nak teruskan dan berjumpa dengan satu lagi kumpulan di penghujung laluan boardwalk ini. Katanya tak nak patah balik, nak patah balik. Kemudian kami berdua paksa. Tak ada apa-apa, sampaikan dia menangis. Dan akhirnya bila kami paksa, dia bercakap. Ini situasi mereka berada atas boardwalk. Yang perempuan kata tak nak teruskan, takut. Patah balik, tolonglah patah balik. Lelaki sedaya upaya cuba cari jalan untuk beliau kekal. Berhati-hatilah kalau sedang mendengar Ria 897 FM. Saudara, bila kedua-dua lelaki ini enggan beralah, yang perempuan ini menangis. Kemudian, apa yang berlaku? Si Helmi kata, dah lah, jomlah. Lagi sikit je lah. Si perempuan ini mati-mati tak nak. Kemudian dia bercakap. Aku cakap, aku tak nak. Isi saya dengar suaranya. Terperanjat saya dibuatnya. Mendengar misteri jam 12. Rupa-rupanya, kawan kami, satu-satunya perempuan dalam kumpulan ekspedisi pada malam tu, dah dirasuk makhluk yang ada dekat kawasan MacRitchie Reservoir. Jangan main-main lah, tak kelakar lah. Tadi bukan main takut, sekarang nak takutkan orang pula. Kau ketawa pasal? Jangan main-main lah. Wan, kau nasihatkan mata kau, jangan main-main. Kita mula berjalan, tak nak indahkan. Katanya Hilmi, saya ajak Ridwan jalan, tulis ke belakang. Beliau, bayangkan mendengar Ria 897. Bila dah jalan, kemudian kami berhenti toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya. Teman wanita kawan saya masih tak gerak-gerak, masih berada di tempat yang sama, sedang berdiri sambil bermain-main dengan rambutnya. Lisa, jalanlah. Tunggu apa? Tadi bukan main takut. Sekarang sorang-sorang nak diri. Jomlah. Lisa tidak indahkan kita. Kita panggil lagi. Akhirnya, dapat tahu yang teman kami bernama Marlisa dah terkena sampukan makhluk di kawasan MacRitchie Reservoir. Pendengar misteri jam 12, bila kita panggil, dia seolah-olah tak nak layan ataupun nak sembunyikan dirinya yang sebenar tu dah kena rasuk. Jadi anda bayangkan, mereka berdua dah tahu yang teman wanita ni dah terkena gangguan. Mereka patah balik, cuba tarik tapi tak bergerak sebab wanita ni memang kuat. Akhirnya, mereka telah pun keluarkan telefon bimbit, menghubungi members-members yang dah sampai dekat hujung sedang menantikan kehadiran kami bertiga. Hello. Kau kat mana ni? Kita dah sampai dari tadi, tunggu lama sih. Ada kisah. Saya pun menceritakan apa yang berlaku. Katanya, menyesal memasuki kawasan hutan dengan membawa anak dara orang yang tidak bersalah. Akhirnya, kami memanggil pakcik saudara kawan saya yang datang. Kebetulan dia pun ada Shelly di kawasan. Katanya di sini. Jadi apa yang berlaku? Selepas malam tu, kami pun berangkat
dan pulang kembali ke chalet kami yang terletak di kawasan Changi. Wanita teman saya dapat dibantu oleh pakciknya yang datang dari chalet, dan kami mati-mati beritahu pakcik jangan beritahu ahli keluarga yang lain sebab kami tak nak kena marah dan mereka susah hati. Misteri Jam 12.